Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankis. Terima kasih kepada yang dah subscribe dan juga kepada set kita. Dan tak lupa juga terima kasih kepada semua penyumbang super thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Jadi untuk video ni ada satu cerita ringkas. Okey, ringkas, padat dan pendek. Okey. Cerita ni dikongsikan oleh dua orang adik. Dia minta rahsiakan nama diorang. Umur diorang adalah 11 tahun dan pengalaman ni berlaku dekat sekolah diorang iaitu SK Taman Segar. Kejadian ni juga baru je berlaku kira beberapa hari sebelum beberapa hari sebelum diorang mesej ke Nini ni kejadian tu berlaku. Kira kejadian fresh dari oven. Katanya mereka macam gini. Kejadian ni berlaku beberapa hari lepas. Berlakunya gangguan dekat sains kelas yang bernama Isha, bukan nama sebenar. Macam hari biasa, diorang akan belajar lah. Dan pada masa tu, diorang tengah belajar dalam kelas bahasa Arab. Tengah-tengah diorang duduk belajar ni, tiba-tiba diorang nampak Isha. Isha ni duduk jauh sikit lah daripada diorang dia. Isha bangun dan Isha menuju ke tempat duduk diorang. Isha ni boleh kata best friend diorang jugalah. Isha pun kata ke diorang, korang temankan aku pergi tandas. Memang diorang ni sedia maklum sebenarnya. Isha ni kalau dia nak ke mana-mana, dia memang akan minta lah dua orang ni temankan dia. Lagi-lagi kalau nak pergi tandas. Sebab Isha ni memang seorang yang sangat lemah semangat dan juga seorang yang sangat penakut. Jadi diorang pun bangunlah daripada tempat duduk diorang. Diorang pun menuju ke ustaz yang tengah mengajar bahasa Arab tu. Diorang minta dengan ustaz untuk keluar tandas. Diorang minta dengan ustaz untuk keluar pergi tandas. Jadi diorang tubik daripada kelas tu, jalan-jalan menuju ke tandas. Tandas diorang ni di dekat hujung blok. Dekat je lah dengan kelas diorang ni. Diorang jalan-jalan sampailah dekat pintu tandas. Masa tu Isha dah maklum dekat diorang ni. Isha ni tengah sakit kepala sangat-sangat time tu. And diorang memang nampak Isha ni tak segar sebenarnya tu. Bila sampai dekat pintu tandas tu, tiba-tiba Isha muntah. Dia muntah ke lantai. And dia sangat terkejut lah ke. Nak buat gana ni? Macam mana ni? Tiba-tiba juga Isha ni dia melenggok ke atas. And dia berkata dengan suara yang lain, akulah tuanmu dan kau hambaku. Lepas tu Isha pun macam collapse. Macam dalam keadaan tak sedar lalu. Dua orang ni pun cepat-cepat pergi panggil ustaz. Ustaz dekat dalam kelas dia orang ke. Panggil ustaz, tolong ustaz, tengok Isha ni ustaz. Lepas tu ustaz pun dengan bergegasnya tubik daripada kelas pergi dekat dia orang lalu. Masa ustaz nak pergi dekat dia orang tu, dia orang tengah baca dah ayat kursi 3 kul. Tengah baca-baca tu, molek ustaz sapa dekat dia orang. Isha tu memang betul-betul pengsan. Jatuh atas latar. Ustaz pun minta tolonglah diorang dan beberapa lagi kawan-kawan sekelas untuk angkat Isha ni pergi masuk dalam kelas. Jadi bila sampai dekat kelas, Ustaz minta lah turun lapik Syekh Isha ni dengan beg-beg sekolah. Tak sewi kotor sangat baju ke. Dekat kelas tu, Ustaz bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mungkinlah ruqyah. Masa Ustaz duduk tengah ruqyah tu, tiba-tiba Isha ni sedar daripada pingsan, tapi dia dalam keadaan meracau. Mata suka tiuk. Dan oleh sebab tu saing-saing diorang sekelas ni semua ramai takut turut tiuk juga. Jadi ustaz pun kata tak boleh jadi ni. Ustaz pun minta bantuan cikgu lain untuk bawa Isha dekat surau.
Lepas pada tu dia orang pun follow lah ustaz pergi juga dok. Tapi tak ada lama, ustaz minta dia orang dua ni naik ke kelas. Sebabnya ustaz dah call parents Isha untuk pick up Isha. Selepas sehari daripada kejadian tu, dia orang berdua ni termasuk classmate dia orang ni terkena gangguan yang agak teruk juga. Ramai mak kena ni dia orang kena ganggu macam kena tarik, ada kena tolak, ada juga kena tenyeh kepala, ada paling teruk sekali kena cekik. Memang teruk lah gangguan yang dia orang kena ni. Dan juga pada hari ngelah sekolah minggu tu, iaitu hari Jumaat, pihak sekolah telah mengarahkan supaya tandah Hok Isha nak masuk tu, iaitu tandah untuk darjah 5 dan darjah 6 ditutup. Sebabnya atas sebab gangguan Hok Isha kena tu. Tapi kak, nasib baik selepas dia orang comeback ataupun buka sekolah balik tu, tandah tu telah dibuka semula dan memang tak ada gangguan lah dekat tandah tu, dan juga di sekolah dia orang pun tak ada dah gangguan. Alhamdulillah. Jadi setakat itu je lah cerita daripada adik. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita masuk ke cerita kedua. Cerita kedua ni berlaku pada tahun 2021. Dalam cerita ni ada dua watak. Pencerita ni minta untuk bagi nama samaran. Okey, jadi kita beri nama dia sebagai Alif yang dicadangkan oleh Peach Black dan juga Mak Alif. Dan seorang lagi kita letak nama dia Daniel yang dicadangkan oleh Azurah Hamsul. Jadi masa ni dia orang ni baru masuk form 1 dekat Maktab Sultan Ismail, ataupun kita ringkaskan sebagai SIC, iaitu Sultan Ismail College. By the way, untuk pengetahuan korang, SIC ni terletaknya di Kota Baru. Memang famous lah sekolah ni. Sekolah ni adalah sekolah kluster ataupun sekolah kawalan. Orang bijak-bijak saja duduk sini ni. Macam Frankis sekolah dia ni. Jadi di sekolah ni tak ada orang tina, tak ada pelajar perempuan. Daripada form 1 sampai form 5 memang semuanya lelaki kecuali form 6. Form 6 ada campur-campur dengan pelajar perempuan. Maksudnya set-set pelajar perempuan form 6 ni adalah daripada sekolah lain, bukan asal daripada SIC lah. Nak dijadikan cerita, Alif dengan Daniel ni, dia orang ni duduk asrama SIC. Masa tu form 1 kira budak-budak baru lah. Dia orang ni duduk di blok Aspuri, iaitu asrama puteri ataupun pelajar perempuan. Sebabnya dekat nanti sekejap, Frankie duduk balah dengan kucing. Mana rosak ni? Okey. Kata Alif dengan Daniel ni kan dia orang duduk dekat blok Aspuri. Sebabnya dekat blok Aspuri ni hanya ada satu level je berpenghuni. Tu pun pelajar form 6, pelajar perempuan lah, duduk tingkat atas sekali. Jadi bawah tu kosong. Ni budak-budak baru ni dimasukkan dekat blok tu lah. Macam biasa kalau budak-budak baru dia galak lah sikit. Gapo dah hurah-hureh lah duduk asrama. Baru orang panggil jupegu. Masa sekolah rendah, duduk suku-suku lagi pergi sekolah baru jumpa-jumpa dengan saing. Ni balik sekolah duduk dengan saing, dalam sekolah pun duduk dengan saing. Jadi dah galak gitu gak malam-malam. Of course lah tidur lewatnya. Tak pukul 4 memang tak tidur set dia ni. Pada satu malam tu, dia ini macam biasa duduk kanju, party, duduk karaoke lah, duduk boa lah, macam-macam lah aktiviti set dia ni. Lupa ni nak ayat. Dia orang ni satu dom ada 24 orang. Ramai deh. Tapi dibahagi kepada 2. Mungkin ada partition korang di tengah tu. Cuma dom yang sama. Jadi geriuh lah jugalah malam tu dengan 24 orang budak form 1 ni. Lepas tu duduk kanjo, wawa-wawa, duduk nyanyi ni, tiba-tiba datangnya satu bau. Bau tu sangat wangi dan memang dia orang semua perasan. Tapi dia orang buat tak tahu je. Tapi tiba-tiba saing si Alif, iaitu Daniel ni, dia tegur. Dia kata, "Weh, sedapnya bau gapo ni?" Memang sodom tu senyap. Dia orang macam kejut.
Bingung lah dia ni, gitu tegur. Lepas tu dia pun macam okey buat tak cara. Dia ni pun buat tak cara lah gapo si Daniel oyak ni. Tak jawab pun. Tak respon pun gapo dengan Daniel oyak ni. Dia pun teruskanlah berkaraoke gapo semua ni. Tiba-tiba si Daniel ni oyak aku alih. Temen aku kita tandah mentah. Ajak kita tandah pula dodoh lah dalam keadaan macam naling juga dah. Bengong lah Daniel ni. Allah, si aku Daniel kena bengong sekali. Tapi kat tu lah. Agak lah mari mana tak tahu pantang larang duduk asrama ni. Alih pun layankan je lah si Daniel kawan baiknya ini. Terus pergi tandah. Dia orang pun tubik daripada dom pergilah tandah tu kan. Dekat tandah ni Alih tak masuk tandah. Alih tunggu luar je. Jadi Daniel seorang masuk tandah. Si Daniel ni selepas buang hajat gapo, tiba-tiba dia pun hunggar pergi dekat Alih. Macam cepat-cepat macam kalut gitu. Dia pun ayak ke Alih, cepat mami masuk dom. Macam Alih pun dia pula ni, pak mu. Tapi Daniel tak jawab. Dia kata, "Maya, cepat." Dia orang pun larilah. Alih walaupun tak tahu gapo sebabnya dia lari attack muka saya dia kalut. Dia kalut lah juga masuk dalam dom. Bila masuk dalam dom, Daniel tiba-tiba laung ko sek-sek yo ni dalam dom. Weh, sekmu senyap. Weh, tidur lalu. Lepas tu macam saya macam pelik. Apa tiba-tiba Daniel ni kini dok. Dia orang pun kata, Pak apa weh? Daniel tak ayak lagi. Kata, weh tidur je lah. Saya pun tengok je pukul 4 pagi dah. Lepas tu, dia orang pun tutup lampu semua. Masa tu Alih ke dia BFF dengan Daniel. Jadi kata dia orang ni sebelah-sebelah je. Si Alih pun tanyalah Daniel, apa ni? Apa muka kaluk sangat gini ni? Daniel pun cerita lah. Bila bisik ni lah. Dia kata, masa dia duduk buang hajat dekat tandah tadi dok. Bila dia buka pintu kubikel tu, tiba-tiba dia memang kejut gila sebabnya nampak seorang makcik. And makcik tu dalam masa keadaan si Daniel ni kejut, makcik tu pun terus pergi tidur tu. Baik sekmu tidur sebelum pukul 5. Kalau tidak, benda hok tinggi tu akan kucah sekmu. Itulah Daniel tak ada gapo pakat hongga pergi ke Alih lalu masa tu. Jadi dia orang dalam dom ni memang dalam keadaan bergelap dan senyap belaka lah. Walaupun dia orang ni tak tahu apa sebab sebenarnya lagi. Dia pun teruslah cuba untuk tidur. Dalam masa dia orang ni nak lelapkan mata, tiba-tiba dia orang bunyi ada macam orang jalan dekat luar dom dia orang ni. Bukan ending dekat luar dom. Tiba-tiba bunyi pintu dom dibuka. Degung. Tutup balik. Lepas tu bunyi orang jalan tu dalam dom dia orang. Biasalah kalau katil dalam dom ni, dia orang akan rapat dinding belakang dia. Jadi benda tu duduk jalan antara katil belah ni dengan belah ni. Kira tengah-tengah lah dekat laluan tu. Benda tu pergi mari tapi dengan jalan yang slow. Jalan. Pup. Dia pun berhenti tengah-tengah dom. Masa tu Alih ni walaupun dia memang berselimut lingkup, dia pun teraita. Dia ingat ke tak ada dah ke. Rupanya dia nampak ada satu makhluk tinggi sangat. Dia ada mata warna merah. Tapi makhluk tu kelihatan seperti pokok. Agak pelik lah. Tak tahu nak seram ke tak, tapi memang pelik bila Alih tengok tu. Benda tu pun putarkan kepala dia tanpa dia gerak ke tubuh dia. Dia pusing kepala 360 darjah untuk tengok keliling dom. Lepas tu Alih pun derah-derah lah tarik selimut dia mula, rukuk muka dia, tutup belakang. Memang ketar dia masa tu. Jadi dalam keadaan ketakutan tu lah dia jenera. Selepas kejadian tu, dia agak perik jugalah. Jadi dia ambil keputusan untuk tak duduk di sekolah tu dah.
dia pindah pergi sekolah Gua Musir. Jauhnya. Mungkin dia asal Gua Musir, dapat sekolah SIC ke. Jadi gitu. Dia pun pindah balik Gua Musir. Ni orang panggil apa dah? Tanggapan inilah agak-agak aja. Okey, jadi itu sahaja untuk cerita malam ni. Terima kasih. Jadi siapa-siapa nak share cerita, share lah cerita tengok dekat description box di bawah deh. Boleh email, boleh guna Google Form. Lama dah ni tak ayat benda ni. Jangan segan silu. Nanti ni akan reply bila ni dapat korang punya cerita. Terima kasih. Jangan lupa tekan like. Okey. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. I love you all. Bye-bye. By the way, Nini ada dapat satu message ni dekat WhatsApp. Jadi, Nini nak bacakan teks di atas ni deh. Mengikut versi Nini sendiri deh. Puisi Sang Dukun Remaja. Melalui ketulusan hati, semangat dan kebolehan luar biasa, perawan berikhtiar menewas celaka yang menghinggapi insan derita. Perawan desa, baktimu ibarat permata yang bergemerlapan, yang hidup di kaki senja, lantaran dengki dan dikhianat manusia. Kau disanjungi masyarakat. Ku doa pada Ilahi agar kau selamat. Hasil nukilan Abdullah Hamzah. Insan istimewa. Lagi dia tulis di bawah tu, hadiah buat Nini, istimewa kisah seram. Kisah seram Aspuri Selangor. Kisah seram yang Nini sampaikan semalam hampir 75% sama dengan cerpen Abejo. Mungkinlah dia ni penulis. By the way, terima kasih kepada Abejo. Betul ko? Ko Abdul Hamzah ni nama dia. Terima kasihlah kepada siapa-siapa lah ni. Hantar puisi ni, bagi hadiah puisi ni. Dan minta maaf lah kalau Nini baca dengan tak sedap korang deh. Begitu je lah Nini mampu. Terima kasih banyak-banyak. Kami hargai hadiah ini. Semoga dimudahkan rezeki selalu dan dimudahkan urusan. See you guys in the next video. Bye-bye. Give me